lepas kena audit, lepas disahkan oleh auditor, kemudian nanti board of director akan sign. Betul tak? Financial statement tu. Sampai tarikh tu lah kita panggil authorized for issues. Ataupun kita panggil masa tu adalah masa apa? Annual general meeting. Masa tu jugalah. Sama lah maksudnya date financial statement to be authorized. Authorized tu maksudnya board of director akan sign dekat financial statement tu. Okay, so date tu dia tak ada spesifik tau, tapi yang confirm sehari selepas end period. Contohnya macam yang ni, katakan dia tutup dia 31 Disember 2020. Maksudnya event after reporting period adalah start daripada 1 Januari sampailah date yang di financial statement authorized. Katakan kalau statement katakan financial statement tu authorize dia pada 31 Mac. So event dia adalah daripada bulan 1 hari bulan 1 Januari sampai 31 Mac bulan 3. Itu adalah event after reporting period. Dia kalau kata dia sampai bulan 4 sampai bulan 4 sampai tarikh yang financial statement tu di sign. Okay, faham tak? Itu kita panggil event after reporting period. Okay, clear tak? Date dia bila? Korang kena faham dulu. Dia ada like spesifik ataupun purata period tak? Maksudnya antara closing tu ke authorized for issue tu? Itu ikutlah company tu. Selalunya company tu kadang kalau company tu cepat sebulan, sebulan tu lah tempoh dia. So dia tak tentulah. Dia tak tentu, kadang-kadang boleh drag sampai 4 bulan pun boleh. Macam itulah. Tapi kan kalau ikut accounting kan dia berapa bulan paling maksimum. Kan dia ada juga tarikh dia kan, maksimum dia 6 bulan untuk yang dia bagi masa untuk prepare audit Rasanya asal 6 bulan sebab saya dah lama tak masuk industri, so memang saya tak tahu pasal benda ni. Kemudian saya pun tak pernah mengajar audit. Sebab tu saya tak apa sure sangat, saya lupa. Ada kalau kata siapa yang sure boleh bagi tahu lah dalam ni. Okay itu maksudnya yang ni kita panggil event after reporting period. Okay. Dalam event after reporting period kita ada dua jenis. Kalau lah katakan transaksi tu berlaku selepas event after reporting period and then dia ada kena-mena dengan year end, katakan yang tarikh yang ni, katakan year end 2020, but then kita ada dua. Satu, kita akan buat adjustment. Nombor dua, kita akan non-adjustment. Maksudnya kita tak akan buat adjustment. Apa yang kita buat, cuma kita akan buat disclose in notes to the account saja. Kenapa kita kena buat disclose in notes to the account? Sebab masa ni, kita tengah prepare audit. Faham tak? Account ni belum lagi disahkan 100%. So masa ni kita boleh selit apa yang tengah berlaku. Okay, clear? Okay, kita tengok yang macam yang dalam ni, dia kata antara apa yang ni, okay, tapi dia kata kat sini, those event yang further evidence of condition. Maksudnya, benda yang berlaku, dia mesti ada evidence yang support. Maksudnya benda tu kena confirm, dia tak ada estimate. Dia rasa jangka-jangka, kalau kata nilai tu cuma estimate je, itu tak boleh. Itu automatik dia akan masuk bawah non-adjusting event. Cuma disclose saja. Dia nak benda tu benda yang sure, confirm. Okay. Okay. Kalau korang pasal sebenarnya event after reporting period, korang buat financial statement kan? Katakan korang flashback balik masa yang korang buat masa financial statement yang basic dulu. Financial statement yang basic dulu kan dekat bahagian additional information, korang pasal tak? Dia suruh kamu buat kira depreciation, dia ada bagi additional bad debt, dia ada kira provision for doubtful debt, ada kan? Betul tak? ada. Ada error, apa-apalah error tu due to fraud ke apa ke, tak kisahlah, whatever lah.
Tapi yang penting as long as dia adalah error, yes kita akan, kan kita kena buat adjustment kan? Betul tak? Betul. And then kalau korang perasan kan kita dah belajar yang MFRS 102. Kita belajar MFRS 102 pada hujung tahun, bukan hujung tahun, selepas masa yang kita nak kira yang nak tutup account tu. Korang perasan tak? Kan kita ada satu yang kita punya closing, kita panggil closing inventory. Satu kita akan ambil nilai yang kita value pada harga yang kita beli dulu. Betul? Nombor dua kan kita suruh kira pada harga net realizable value. Betul tak? Net realizable value. Net realizable value ni kita akan buat masa event after reporting period lah. Masa tengah audit. Masa ni baru kita akan suruh geng professional valuer akan value balik aset. Ikut yang cara net realizable value. Kita takut nilai inventory tu dijual bawah daripada harga value cost yang kita beli dulu. Sebab tu bila kan dia akan pilih yang whichever is lower kan. Betul tak? Katakan beli 100, kebiasaannya orang akan jual lebih daripada 100, betul? Itu tak ada isu. Ini kalau kata in case, kalau kata stok tu kita beli 100, tiba-tiba due to changes in technology boleh jual RM70 je. So sekarang ni yang boleh jual RM70 itu adalah yang kita panggil net realizable value. Net realizable value kan adalah selling price. Maksudnya harga boleh jual. Okay, sekarang mana yang kita nak record harga closing inventory? Yang 100 ke 70? Cuba kita tahu. 70. 70 sebab kita akan pilih yang whichever is lower. Korang nampak? So benda ni memang sebenarnya korang tak perasan. Yang dulu yang dalam additional information, in fact yang sekarang pun yang korang akan buat yang dalam financial statement, semua yang dalam additional information itu adalah event after reporting period. Faham tak? Benda-benda yang baru timbul selepas year end. Oh, rupanya ada lagi yang bankrupt rupanya. Oh, so kita ada additional bad debt. Okay, so sekarang kita tengok apa yang berlaku kat sini. First, dia kata dia of course dia kena providekan evidence. And then nombor dua, event yang kita akan masuk dalam adjusting adalah yang pasal ni lah. Yang pasal stok ni yang kita comparekan dengan net realizable value lah. And then whichever is lower. Kalau lah katakan net realizable value yang lagi rendah, automatic kita kena buat adjustment. Faham tak? Sebab dalam trivalent dia dah record yang nilai yang carrying amount. Faham tak? Yang kebiasaannya nilai harga cost yang dia beli dulu. Faham tak? Dalam yang trivalent dia akan record carrying closing inventory adalah pada harga carrying amount. Selepas year end iaitu event after reporting period, accountant dia akan kira balik berapa harga stok ataupun closing inventory ikut kaedah net realizable value. Kat sini kalau kamu jumpa net realizable value lagi rendah daripada carrying value, automatic kamu kena buat adjustment dekat bahagian closing inventory. Okay, clear? Clear. Okay. And then sekarang ni nombor dua adalah kalau kata ada apa-apalah yang berkaitan dengan ni, allowance for doubtful debt, bad debt, ini semua adalah event after reporting period. Okay, boleh? And then yang ketiga, C adalah amount of contingent liability. Contingent liability kita akan masukkan lah. Apa contoh-contoh contingent liability? Contoh ni terbakar, kena saman lah apa benda. Benda-benda tu lah yang kamu belajar dalam MFRS 137 tu. And then lagi satu dalam MFRS 137 iaitu pasal provision. Provision for warranty, provision for claim, and then apa-apalah yang berkaitan dengan accrued ataupun prepaid. Pasal tak yang kamu buat accrued prepaid kan? Ada kan dulu kamu buat accrued prepaid?
Itu berkaitan dengan ni lah, accrued dengan prepaid ni. Okay, and then dia kata apa? Profit or loss recognized on construction contract. Ni kalau kata ada loss ataupun kalau yang korang ingat kita buat apa MFRS 111 tu, kita akan kira balik sebenarnya, katakan contoh kontrak tu 3 tahun. Okay, bila dah siap setahun, baru kita akan kira balik berapa persen yang sebenarnya yang dah siap betul. Yang kamu kira tu, masa tu takkanlah kamu kira pada 31 Disember. Of course kamu akan kira masa paling busuk pun 1 hari bulan 1. Sebab yang kamu akan kira balik adalah pada tarikh event after reporting period. Masa ni baru kamu tahu, persentage yang dah set katakan 50%. Baru kita akan kira 50% daripada harga, katakan daripada harga total kontrak dia katakan contoh 3 juta. So 50%. So 1.5 juta yang kita akan recognize sebagai sales kita. Ini adalah ni. Construction contract memang biasanya pada event after reporting period lah kita akan kira. And then F adalah apa-apalah yang berkenaan dengan PPE dengan IA. IA ni intangible assets. Contohnya untuk PPE kan kamu ada buat impairment, macam kamu buat revaluation kan. Revaluation nilai dia turun, ataupun impairment, ataupun kita buat depreciation kan. Depreciation itu sekali lah dalam ni. Kita akan buat dalam event after reporting period. Kalau untuk IA kita tak panggil depreciation, kita panggil amortization. Jadi IA ni korang akan belajar detail nanti next semester lah. Okay. And then yang terakhir sekali adalah apa-apalah fraud yang berlaku. Just ni lah apa-apa benda yang kesalahan record lah dalam account tu. Kalau kita jumpa, so kita akan buat adjustment lah. Okay, ada apa-apa dulu nak tanya? Tak ada, sir. Tak ada, senang Okay, apa yang perlu kita buat dekat sini adalah kalau kata untuk yang ni, kita akan buat adjustment. Yang mana apa yang kita buat adjustment adalah kita akan buat journal entries. Ataupun dalam erti kata yang mudah, kita akan perbetul balik lah apa yang kena buat. Kalau kata dia baru nak buat depreciation, apa journal entry untuk depreciation? Debit, depreciation, credit, accumulated depreciation. Kalau kata error, kalau kata kamu kena keluarkan balik, kredit apa, debit apa. Benda-benda ni lah kamu kena buat. Kena buat adjustment. Contoh macam bad debt. Bad debt apa dia punya journal entry dia? Bad debt adalah expenses. So debit, bad debt, credit, account receivable. Benda-benda macam tu lah kamu kena buat nanti. Termasuk juga dengan gimana? Baru bayar. Nanti ya. Okey. Okey, yang provision tu pun sama juga Yang hari tu kita ada buat journal entry masa kita buat provision. Debit apa dia? Katakan contoh pasal warranty tu. Debit yang expenses tu. Warranty claim. Credit provision for warranty. Macam itulah benda-benda yang kita kena buat. Dia punya adjustment ni. Sebab soalan, korang tinggal lagi 1 minit. Saya akan share link baru Okay, sir. Okay, saya share link baru untuk yang adjusting event. Kan? Kita panggil non-adjusting event pula. Okay, non-adjusting event ni walaupun dia berlaku dalam event after reporting period, kita tak akan buat adjustment untuk bahagian ni. Okay. Contoh yang kita tak akan buat adalah kalau kata ada any major acquisition of interest in entity. Contohnya macam ni tau. Major acquisition of interest ni maksudnya macam ni. Syarikat kamu
katakan ABC. Okey, ada syarikat orang lain iaitu syarikat J. Company J Sdn Bhd lah macam tu. Okey, apa yang kita buat adalah menerusi company kita ABC, kita beli saham dalam syarikat J tu. Faham tak? Setakat mana yang kita beli? Katakan kamu beli 50% ataupun lebih daripada 50% daripada saham syarikat yang J tu, automatik syarikat J tu akan jadi anak syarikat kamu. Anak syarikat tu kita panggil ni investment in subsidiary. Subsidiary ni maksudnya anak syarikat. Okay, faham? Maksudnya kamu dapat anak syarikat yang baru. Macam tu. Ataupun company kamu create another entity, syarikat, kemudian dalam masa sama company kamu hold share more than 50% dalam company itu. Itu kita panggil dia subsidiary ataupun anak syarikat. Okay, faham? Okay, macam mana pula kalaulah katakan share tu 30% sampai ke 50%. Kalau 30% sampai ke 50% kita kuasai total yang dalam company tu, kita panggil associate. Faham tak? Korang ada belajar kan dulu kan? Pasal benda ni. Subsidiary, associate. Ataupun masa korang kerja dulu korang pernah dengar associate kan? Saya tahu ada engineer blur kat tu. Bila yang dia tahu, dia memang tahu buat sebenarnya. Dia panggil ni associate company, ni associate company. Bila tanya dia associate company apa dia tak tahu. Associate company maksudnya company kita ada share. Dia share tu dia tak adalah lebih daripada 50%. Maksudnya 30 sampai ke 49% macam itulah. Maksudnya less than 50%. Itu kita panggil associate. Okay. Dia apa beza antara subsidiary dengan associate? Subsidiary ni, kalau kata company tu jadi subsidiary, maksudnya kita akan control, kita boleh control company tu. And then at the same time, aset kita dengan aset subsidiary, bila kita nak tutup account, kita akan gabungkan sekali. Itu yang jadi consolidated statement of profit and loss, consolidated statement of financial position. Dia akan jadi macam tu lah. So, erti kata mudah, kalau kata ada apa-apa yang kamu beli saham dalam syarikat lain, itu adalah non-adjusting event. Okey, manakala untuk yang B, any group restructuring. Okey, group restructuring dia ada dua tau. Kita panggil satu internal reconstruction, satu lagi external. External yang ni. External yang C. Internal yang group restructuring ni dia refer kepada yang internal. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan internal reconstruction? Reconstruction ni dia contoh macam ni tau. Company dia katakan dalam soft P company dia nampak teruk sangat. Faham tak? Selalu orang akan tunjuk return profit baki dia positif. Maksudnya profit lah, accumulated profit. Tapi apa yang berlaku dekat company adalah jadi sebaliknya. Maksudnya dia dah terkumpul jadi accumulated loss. Bila accumulated loss, selalunya antara company ni akan kena tutup ataupun dia nak run lagi bisnes ni. Okay. Tapi kalau dia nak run bisnes ni, dia mesti tunjukkan kepada dia punya shareholders dia apa planning dia. Faham tak? Dia adalah dia punya cara dia semua. Ataupun senang cerita, contohnya macam MAS. MAS yang syarikat penerbangan kita masa tahun 2014. 2014 dia ada buat restructuring. Sebab apa? Masa tu kan hutang dia kan berlambak lah, benda semua asyik rugi je. So dia ada buat kita panggil group restructuring lah kat sini. Okay. And then yang C ni adalah merger. Ataupun kita panggil company A dengan company A dengan company B bergabung, dia menjadi company yang baru iaitu company C. Kalau kata yang merger ni dia memang big exercise, memang satu benda yang besar. So biasanya memang kita akan non-adjusting event lah. Okay. And then yang D pula adalah
kalaulah katakan company ada buat apa-apa major acquisition of PPE ataupun kita panggil dia ada beli apa-apalah significant long term asset. Significant ni maksudnya major ni maksudnya dia beli dengan harga yang besar, yang dengan harga yang linear yang tinggi. Kalau setakat beli printer tu tak ada masalah. Ni masalahnya kalau kata dia macam dia beli building katakan RM 5 juta, 6 juta, 10 juta, 20 juta. Macam itulah. Itu kita panggil major acquisition. Kalau setakat dia beli benda yang kadang RM500 printer tu tak payah, tak adalah major. Yang tu boleh buat adjustment. Ini yang cerita dia ada beli property, dia ada beli inilah benda-benda besar. Plant and machinery harga dia 10 juta, 20 juta. Kalau kata major acquisition of long term asset, kita tak akan adjust. Acquisition ni maksudnya purchase, purchases. Okay, yang E, disposal of significant investment. Contoh dia terbalik sikit dengan yang atas ni tadi. Atas ni tadi, kamu beli share. Yang E ni adalah, kamu dah ada dah subsidiary. Apa yang kamu buat adalah, kamu jual saham kamu dalam syarikat tu. Itu maksudnya disposal of subsidiary. Kemudian yang F ni adalah kalau kata ada apa-apalah major corporate event. Contohnya kamu ada issue of shares, bond. Yang ni semua kita panggil non-adjusting event. Okay. Adakah semua benda ni kita tak payah buat apa? Tak. Benda ni semua kita akan disclose in notes to the account sahaja. Okay. Clear? Ada apa-apa nak tanya? Faham. Boleh Okay. Kita tengok contoh yang yang dia bagi ni. Okay, yang ni. Cuba baca dulu. Tak nak A ni teori. Yang tengok yang B. Okay. Okay dah. Okay, kita tengok dia kata financial year permula berhad. Dia tutup akaun dia setiap 31 Disember. Okay, sekarang ni dia kata financial statement permula berhad ni dia authorize for issue 1 Mei. Okay, maksudnya sekarang ni kita tengah buat untuk year end 31 Disember 2014. Maksudnya sekarang ni accounting dia, financial statement dia authorize pada 1 Mei 2015. Sebab year end dia 31 Disember 2014. So event after reporting period start dengan 1 Januari 2015 sampailah 1 Mei. Ini kita panggil dia event after reporting period. Okay, kita tengok ni. Okay, dia kata sekarang ni okay.
Untuk yang nombor 1 ni dia kata pada 20 Februari 2014 dia kata ada fire broke up in one of dia punya wings of company, maksudnya adalah bahagian tepi bangunan dia terbakar. Kemudian dia kata the loss was estimated at 3.25 million. Okay. Saya tanya kamu. Yang ni adjusting ataupun non-adjusting? Dia adjusting ke non-adjusting? Adjusting. Dia dalam kategori mana? Adjusting. Kamu tengok dia dalam kategori adjusting. Dia yang dalam mana ni? Yang mana satu? Contingent liability. Contingent liability. Kamu lupa yang perkataan ni. Apa tadi saya sebut kalau kata untuk adjusting ni? Apa yang saya sebut pasal adjusting ni? Dia mesti providekan evidence. Dia mesti confirm, mesti sure. Nombor 1 ni dia kata apa? Estimated. Apa dia? Dia punya loss tu estimated. Dia punya loss dia cuma estimated sahaja. So kalau estimated, adjusting ke? Dia adalah non-adjusting event. Dia adalah non-adjusting event. Sebab soalan dia akan minta yang nombor 1 ni dia akan suruh minta kamu justify je adjusting ataupun non-adjusting. And then nombor 2 ni disuruh kamu explain. Setiap satu yang kat atas ni apa dia punya accounting treatment dia. So kalau yang nombor 1 ni accounting treatment dia macam mana nak buat? Kalau tak adjusting, kita record dia apa? Disclose. Kita akan disclose in notes to the account. Tapi janganlah tulis disclose in note to the account. Ceritalah dalam bentuk ayat panjang. Bagi tahu permula should disclose apa dia? Ni lah loss the loss of 3.25 million in notes to the account in the financial statement in financial statement. Macam itulah kamu bagi tahu. Jangan tiba-tiba bila minta ni appropriate disclose in notes to the account je. Senang hidup kamu. Saya tak nak itu. Saya nak kamu ambil balik ayat yang ke atas ni, kamu blend dia, jadikan jadi satu ayat. Okay. Disclose in notes to the account itu adalah point dia. Tapi saya nak dia dalam bentuk ayat. Maksudnya apa yang nak disclose? Kamu kena bagi tahu lah. Company should disclose the loss of RM 3.25 million in notes to the accounts in financial statement. Macam tu, kena buat ayat panjang. Jangan sesekali disclose in notes to the account. Kalau 2 markah aku potong 1 markah. Okay. Clear? Clear. Nombor 2 dia kata as at 12 March 2015, so ini adalah masa event after reporting period, inventory costing 3 million was sold for 2.3 million. Faham tak? Inventory 3 juta. Faham tak? Dia jual dengan harga 2.3 juta. Tapi benda ni dia tak record. So benda ni adalah adjusting event. Ya. Cost dia 3 juta. Dia jual 2.3 juta je. 700 tu apa dia kita panggil? Depreciation. Depreciation. Mana depreciation? Inventory mana ada depreciation? Sebab adjustment dia kan kamu akan buat dalam closing inventory tolak 700,000. Betul? 700,000 ni lepas tu satu lagi dia mesti double entry.
Dia mesti satu debit, satu kredit. Okay. Satu lagi record mana? 700,000 satu tu apa dia kita panggil? Loss. Loss. Kamu kena beritahu lah. The loss of RM 700,000 should recognize ataupun should be record ke should be write off in profit and loss. Pun boleh juga. Ataupun kamu nak beritahu record dia dalam expenses. Pun boleh juga. Boleh? Ayat ni ikut kamu nak buat apa. Yang penting saya faham apa yang cuba kamu sampaikan. Main point dia kalau kata journal entry untuk yang ni, saya buat. Dia sebenarnya akan jadi debit loss. Kita panggil loss on inventory. And then credit dia adalah closing inventory. Inventory ataupun closing inventory. Okay, macam itulah. Tapi kamu kena cerita dalam bentuk ayat lah. Faham tak? Kamu cerita dalam bentuk ayat, lepas tu lah lagi cantik kamu buat journal entry. Dua-dua tu ada, lagi senang. Lagi senang nak score full mark. Okay, faham? Faham. Okay. And then yang nombor 3. On 1st April 2015, masa ni dalam ni lagi dalam event after reporting period. Dia kata company enter into a contract to purchase a piece of land at 10 million. Adjusting ataupun non-adjusting? Non-adjusting. Non-adjusting. Okay. Ataupun non-adjusting event. Okay, untuk bahagian explanation kamu boleh je bagi tahu macam ni. Apa this transaction relates to yang mana? A major acquisition of asset. Long term asset. Kamu bagi tahu this transaction relates to a major acquisition of assets. So, lepas tu baru kamu sambung. The amount of 10 million will be considered as Disclose. Capital commitment and needs to be disclosed into the account. Tengok dia enter into contract, ini adalah kita panggil capital commitment. Enter into a contract, itu baru kita panggil capital commitment. Maksudnya dia ada komitmen untuk membeli aset tu. Faham tak? Dia punya istilah yang tepat lah. Ataupun purchase of asset lah senang cerita. Tapi dia lebih kepada, dia baru enter contract. Contract ni dia lebih kepada capital commitment lah. So kamu kena bagi tahu lah. Yang penting saya faham, kamu bagi tahu ayat RM 10,000 ni, 10 juta ni, kamu kata dia disclose in notes to the account. Tapi jangan sebut disclose in notes to the account je. Kamu kena tulis dalam bentuk ayat yang lebih komprehensif. Macam tadi saya cakap tadi. The company should ataupun dia kata the amount of 10 million should consider as a capital commitment and needs to be disclosed in notes to the account. Macam itulah ayat dia. Jangan bagi ayat seketul notes to the account dia. Salah lah. Bukan salah. Tak cukup markah nanti. Okay, boleh? Boleh, Ustaz. Okay, yang nombor 5 ni, yang melati ni, baca tu.
Okey dah. Sekarang ni dia kata akaun dia tutup 31 Disember 2014 and then board of director dia approve 31 Mac. Okey. Okey, kemudian dia kata pada 10 Februari 2015, ni still dalam event after reporting Dia kata company dia announce dividend of 8 sen per share to existing shareholders. So, yang ni dia ada kaitan dengan ni dia kata existing shareholders yang acquire yang masih ada 31 Disember 2014. Adjusting ke non adjusting? Non-existing Non-adjusting. Adjusting. Okey, saya cerita sikit. Oh, kamu ingat ni kot? Mesti kamu ingat ni Ni Korang ingat ni Hello. Ini issue of shares and bond. Tadi declare dividend. Dua benda yang berbeza tau. Korang cuma pakai perkataan share je. Oh, dengar perkataan share je semua korang hantam kata nak adjusting Sekejap, saya masuk bilik satu. Yang tadi adalah pasal dividen. Kamu kena faham tau dividen ni. Okey. Kalau kata dividen, kamu kena faham satu benda tau. Untuk dividen, dia ada dua jenis dividen. Apa dua jenis dividen tu? Dividen ada dua jenis. Satu apa? Interim dengan? Final. Kena hati-hati. Dia declare ni interim ke final? Ni yang nak kena tahu. Yang ni dia declare interim ke final? Kalau kamu tengok balik ayat dia ni. Interim. Interim. Kenapa kamu kata interim? Sebab dia existing share. Final. Kenapa kamu ada yang kata final, ada yang kata interim? Kekalkan hujah korang. Saya nak korang fikir dulu. Nanti bos saya akan bagi tahu jawapan. Salah pun tak apa, at least korang belajar. Final sebab dia kata as at 31st December 2014. Yang kata interim? Senyap tu lagi dengan interim. Kenapa pula tiba senyap? Mungkin korang punya betul. Final ke ataupun interim? Yang kata interim tadi kenapa? Mesti ada reason kenapa tadi kamu kata dia interim. Existing shareholder? Interim. Sebab dia announce dividend. Interim maksudnya dividen yang dia announce during accounting period. Faham tak? Kalau final maksudnya dia announce pada at the end of accounting period. So yang tadi kawan kamu kata dia kata final. Yang kata interim tadi kenapa? Silap betul ke? Dia announce 10 Februari. Dia silap betul ke? Sebab kamu kata dia bagi tarikh 10 Februari, betul? Sebab tu kamu kata assume dia adalah interim, betul? Yang dia kata interim ni lah. Betul tak? Betul tak? Dia sebenarnya
final dividend dia memang akan announce pada event after reporting period. Macam mana nak tahu beza antara final ataupun interim? Sebab yang tadi kawan kamu kata. Sebab dia kata dividen ni dia based on ni pada tarikh 31 Disember. 31 Disember ni adalah end period. Ini adalah final dividend. Faham tak? Kalau kata interim dia akan bagi tahu dividen dia announce adalah for current period. Current period tu maksudnya yang 2015. Tak. Kita tengah nak kira untuk tahun 2014. So memang ngam dia kata 31 Disember 2014. Dan kamu jangan risau, final dividend dia memang confirm akan announce pada event after reporting period. Dia tak ada recognize betul-betul ngam 31 Disember tu dia terus announce. Tak. Biasanya dia akan bawa dulu pergi ke audit, lepas audit puas hati, time ni baru dia tahu, oh dia ada profit. Time ni baru dia akan announce dividend. Faham tak? Dia memang akan take time sikit. Okay, clear? Clear, sir. Yes, sir. So ini adalah final dividend. So final dividend adalah adjusting event. Kalau interim tidak. Sebab interim dia declare untuk year 2015 punya. Kalau year 2015, kira untuk 2015 punya financial statement lah. Tak ada kemana yang kita tengah buat ni. Okay, clear? So dia adalah adjusting. Okay, kamu akan katalah macam ni lah. Kamu akan kata ayat yang kamu akan bagi tahu kat sini, yang pertama sekali adalah apa ni? 1 juta darabkan dengan 8 sen. So dah buat apa lah? 80,000 kan? 80,000. 80,000. Kamu akan katalah the final dividends of RM 80,000 should be recognized in, okay, dividend ada kat mana? Kamu record dekat mana dalam financial statement? Equity. Dalam Changes in equity. dalam changes in equity. Kamu katalah final dividend of RM 80,000 should be disclosed in SOCHE, Statement of Changes in Equity. Faham tak? Ataupun kamu boleh kata should be disclosed under retained earning. Faham tak? Ikutlah mana satu. Itu ayat yang pertama. Okay. Kan dia ada lagi satu transaction. Lagi satu tak mana? Siapa tahu? Aku lagi satu di kat mana? Dekat Shopee, dekat reserve. Okey. Dia betul dekat Shopee. Tapi kamu kena tahu tau, dividen ni adalah dividen yang dia baru announce. Saya tanya kamu, dah bayar ke belum? Belum. Belum. Sebab dia declare pun dah lah ada past accounting period. Faham tak? Masa event after reporting period. So dia belum lagi bayar. So apa nama dia? Accrued. Apa dia? Dia betul tu accrued. Accrued maksudnya dia belum bayar. Tapi kalau untuk dividen kita tak panggil accrued, kita panggil dividend payable. So apa yang perlu kamu record adalah dividend payable of RM 80,000 should be disclosed in dalam mana? Shopee. Current liability. Bawah current liability. Kalau boleh mention spesifik sikit. Dia bawah current liability sebab dividen dia belum bayar. So ada dua Kalau kata biasa, kalau kata dalam financial statement, bila ada announce final, kita panggil apa? Final dividend, kamu kira-kira dapat 80,000. So apa yang kat mana kamu perlu record? Satu dalam statement of changes in equity. Kan ada kan yang kita buat latihan itu. Kan tolakkan dividen kan? Dividen kan ada dua, interim dengan final dividend. Dekat situ.
Maksudnya bawa return profit tu, return earning, kat situ tolak 80,000. Okey, lepas tu satu lagi disebabkan oleh dia belum bayar, so kita record dia dalam bawah current liability. Nama dia dividend payable. Letaklah dash OS. Sebab dividen ni ada dua jenis. Satu apa kita panggil share ni ada dua jenis. Satu ordinary, satu lagi preference share. Bagi tahu je lah OS. Okey, boleh? Okey, nombor 2, dia kata once of company trade debtors ataupun account receivable was declared bankrupt in January 2015. So ini adakah and then dia kata that company would not be able to recover amount from debtors. So ini apa dia? Adjusting. Adalah adjusting event. Dia berkaitan dengan apa ni? Yang ni berkaitan dengan apa ni? Bad debt. So ini adalah bad debt. Nombor 1 dia adalah adjusting. Nombor 2 adalah dia kena ni lah. Okey, nombor 1 kita akan buat dia pasal adjusting. Dia punya apa yang kan dia suruh buat explanation kan. So kamu record je lah. The amount of bad debt of RM8,000 should be write off in profit and loss. Write off tu kita tahu lah, dia akan record dalam expenses. So dah. Korang salin tak ayat-ayat yang saya cakap ni? Salin. Salin. Sekarang minta video tak ada? Video aku tak record ni. Okey. Okey, lepas tu kejap tunggu azan. Kejap tunggu azan . Write off in the profit and loss. Yang pertama, ataupun kamu nak record dia bad debt should be record in expenses ke, mana-mana boleh . And then nombor 2, kamu akan record the amount of RM8,000 should be derecognized from account receivable. Faham tak? Sebab account receivable dia ada dalam SOFP, tak payahlah sebut SOFP tu. Kamu sebut je RM8,000 should be derecognized from account receivable ataupun from debtors. Faham tak? Faham, sir. Okay. Kalau ada apa-apa tanya, terus tanya tau. Okay, and then lepas tu, on 5th January 2015, it was discovered that a cash payment amount 75,000 received goods purchased on 30th September 2014 has not been recorded at all. So ini adalah error lah. Dia terlupa record. Yang ni pasal apa ni? Dia beli, ni purchase kot. Okay, sir. So dia adalah adjusting event. Okay, dalam ni kalau dia punya journal entry dia, kamu akan record debit purchases and then Credit bank cash. debit cash lah. Bank. Bank ataupun cash. So kamu record lah 75,000 of RM
the purchase of RM75,000 should be record ataupun should be recognized in purchases lah. Purchases. And then satu lagi kamu kena sebut lah sebab yang cash kan. So the bank account ataupun the cash account should be de-recognized of RM75,000. Macam tu lah. Boleh? Okay, boleh? Boleh. Yes. Dan nombor 4 ni adalah pada 14 April. Okay, 14 April dia kata company discovered that some inventory costing 15,300 destroy inilah maksudnya terbakar lah dekat dia punya warehouse dia. Okay, dia kata dia memang ni firm dia tak kata estimate. Dia kata costing inventory dia yang memang harga dia 15,300 terbakar. And then dalam masa sama company ada insurance policy dia sebanyak 80%. So, adakah ini adjusting event? Ya. Adakah ini adjusting event? Ya. Okay. Kalau tarikh dia dalam event after reporting period, yes, dia adalah adjusting event. Tapi cuba tengok, ni berapa? 17 April kan? Tidak. Account dia authorized bila? Mai. 31. 31. Yang ni dia dah lepas tarikh account tu dah di-endorse. Faham tak? So maksudnya yang ni, ini adalah, dia adalah non-adjusting event. Okey, bila non-adjusting event saya tahu, perangai kamu mesti akan kata disclose in notes to the account, betul? Betul. Jawapan dia salah. Dalam kes ni, kamu tak boleh kata disclose in notes to the account. Sebab, nak disclose apa? Sebab financial statement dah keluar. Faham tak? Untuk kes yang dah lepas date event after reporting period, kamu akan cakap dia satu, dia adalah non-adjusting. Nombor dua adalah kamu kena sebut the loss ataupun kita kata pasal ni lah yang loss of yang RM ni semua should be recognized in next year accounting period. Faham tak? Kita akan record semua ni yang contingent liability ke ataupun yang kita panggil provision for damages ni, kita akan record pada next year accounting period ataupun kamu boleh sebut pada tarikh untuk year ended 31st December 2015 punya. Ikutlah kamu nak buat ayat mana satu. Next year ke ataupun kamu akan sebut all these transaction should be recognized in 31st December 2015. Macam itulah. Maksudnya tak ada kena-mengena dengan tahun yang tengah kita buat. Kita tengah buat untuk untuk 31 Disember 2014. Ni year ended 31st December 2014. Tapi benda tu dah berlaku selepas event after reporting period. Okay, boleh? Boleh, sir. So sekarang ni buat semua ni. Habis ada banyak ni, sejam lagi. Start dari mana ni? Okay, start daripada ni yang muka surat 5 ni. Yang 5 ni, yang start daripada apa? Yang ni lah. Bukan yang atas ni tadi kita dah buat dah. Okay, start daripada muka surat 5 ni sampai dalam muka surat 8. Buat sekarang.
Sir nak tanya boleh? Tanya. Kalau ada soalan tu, dia cakap dia secure a contract to construct something. So tu dia under apa tu? Under keadaan yang mana? Kalau dia nak construct something, dia perniagaan dia apa? Dia adalah developer ke? Apa sir? Dia developer ke? Pembuat bangunan ke, pembuat rumah ke? Tak dia bagi tahu. To construct tu, okay. Saya faham. Dia punya ayat dia biasanya kalau dia kata to construct tu, biasanya dia refer kepada dia mungkin dia nak buat asset, dia nak buat premise. Faham tak? Dia nak buat building. Itu adalah major acquisition of assets. So yang tu biasanya kita non-adjusting lah. Okay, clear? Clear. Thank you sir. Sama.